Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, pencipta, pentadbir. Dialah penguasa yang tidak ada yang dapat mengalahkannya. Dialah Allah yang satu-satunya Tuhan yang wujud sebenar-benarnya, dan dialah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disujud. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan oleh Allah dalam hari yang sangat istimewa, hari yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi kita sebagai hamba-Nya. Itulah kita berada pada 10 awal Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kerana besarnya hari ini sebagai 1 Zulhijjah, hari ini kita nak cerita yang ni je. Kerana besarnya hari ini kita nak ingatkan kita semua dan juga semua yang mendengar, mungkin dah dengar pagi tadi dalam kuliah ataupun sebelum daripada ni. Tapi begitulah sifat manusia, mesti sering diperingatkan bahawa kita sekarang ini berada di satu tempoh masa yang sangat berharga, sangat utama dan sangat agung. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya menjadi hari-hari yang istimewa. Allah ni agung, dan apa jua yang menjadi pilihan Allah akan jadi sesuatu yang agung. Allah telah memilih dari hamba-hambanya menjadi nabinya. Allah telah pilih dari kalangan manusia menjadi orang-orang yang beriman kepadanya. Allah pilih kita sebagai umat akhir zaman. Allah pilih daripada setahun Allah jadikan 12 bulan. Daripada 12 bulan Allah pilih 4 bulan haram. Dalam 4 bulan haram Allah pilih pula hari-hari yang istimewa. Berarti kita semua ni bergantung kepada pilihan Allah. Dan ini adalah nilai tauhid kita, iaitulah kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah Taala kata, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Sesiapa sahaja yang mengagungkan syiar Allah, maka dia termasuk daripada takwa yang berada di dalam hati. Jadi termasuk daripada ketakwaan seseorang ialah dia mengagungkan apa yang Allah agungkan, dia mencintai apa yang Allah cinta, dia membenci apa yang Allah benci, dan dia berlepas diri dari sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham? Ini tauhid kita yang selama ni kita duk belajar dah. Bahawa apa saja dalam hidup we have to please Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak mencari atau menjadikan Allah itu redha pada kita? How to please Allah Subhanahu wa taala? Allah nak daripada kita apa, itulah yang kita lakukan. So sebelum daripada kita buat apa yang Allah Ta'ala nak suruh kita buat, first step ialah dalam hidup kita kena tahu apa yang Allah Azza wa Jalla pilih untuk kita, apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita, apa yang Nabi datang kepada kita bawa khabar dari wahyu, bagaimana Allah Azza wa Jalla berkehendak atas kita. This is aqidah, tauhid. So dalam hidup kena senantiasa ada keterikatan antara kita dengan Allah. Hari ni Allah nak kita macam mana?
Dalam perkara ni Allah nak kita bagaimana? Di mana kita nak tempatkan diri kita sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala nak. Penampilan kita, pakaian kita, tutur kata kita, gerak kerja kita, perilaku kita, peribadi kita, semua perkara. Pencarian rezeki kepada kita dalam semua aspek kehidupan. Kita nak cari apa benda yang Allah akan redha kepada kita the most. Macam mana Allah nak cari redha Allah yang paling besar? Dan di sinilah keutamaan. Sebelum daripada kita buat tu, kita tahu dulu, kita cari dulu apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Dan di situlah mahalnya ilmu. Di situlah mahalnya ilmu. Beza antara orang ahli ibadah dengan ahli ilmu seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang berkelipan. Bintang tu ya bercahaya, terang dia cahaya dia. Orang boleh jadikan dia sebagai penunjuk jalan dan seumpama dengannya. Tapi ahli ibadah dibandingkan dengan ahli ilmu, ilmu tu seperti bulan purnama yang cerah di malam purnama dibandingkan dengan bintang yang bergemerlapan. Kenapa? Cahaya pada ilmu terlalu besar. Bila kita tahu apa yang kita kena buat, bila kita tahu di mana yang kita nak kena buat, bila kita tahu bila kita nak kena buat, itulah yang paling utama dalam kehidupan. Oleh sebab itu, kita nak ingatkan semua kita akan pilihan Allah. Lalu Allah telah memilih, sekali lagi saya sebut tadi, Allah telah memilih daripada zaman sesuatu yang Allah Ta'ala lebihkan daripada masa-masa yang lain. Allah pilih pada tempat sesuatu yang Allah lebihkan pahala dari tempat-tempat yang lain. Dan Allah pilih pada ibadah sesuatu yang tidak berlaku pada tempat-tempat lain dan sesuatu yang Allah gandakan pahala lebih daripada ibadat yang lain. Semua itu bergantung pada pilihan Allah. We have no choice. Allah yang pilih. Kita hanya tahu di mana pilihan Allah. So kita tak boleh nak suka-suka kata, di sinilah dia. Pahala banyak kalau kita buat macam ni. Di sinilah waktunya. Pahala banyak kita buat waktu ni. Kalau kita yang saja-saja buat, kita tak boleh. Kerana itu bukan termasuk akidah kita. Akidah kita, keimanan kita, apa yang Allah Ta'ala kata, itulah, di situlah kita pergi. Sami'na wa ata'na. Kuncinya di situ. Allah kata, kita yes. Allah kata, oh dia tu yes man. Yes man pada manusia, tak baik. Tapi yes man pada Allah, itulah nilai hamba yang sebenar. Sehingga Allah Ta'ala kata, kutiba alaikumul qitalu wa huwa khairul lahu wa huwa kurhu wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut kepada kita, surah Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diperintahkan kepada kamu jihad, peperangan yang kamu tak suka. Wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu tak suka tapi dia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, boleh jadi kamu suka tapi dia tak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kamu tak tahu. So soal akidah, tauhid kita ni, kita bergantung kepada apa yang Allah bagi kepada kita walaupun kita tak tahu apa. Dan atas inilah kita akan dapat banyak kebaikan selama kita trust Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak maksud trust? Nah, trust ni apa dia trust? Trust is tawakal lah. Tawakal ni, tapi sebenarnya bahasa kita, kan kita pernah sebut tawakal tu sebenarnya bahasa kita tak ada vocab yang sebenar. Sebab tu kita terpaksa import that vocab from Arabic. Tawakal is Arabic word. Betul tak? Tawakal is tawakal. So apa dia?
tawakal. Kalau orang putih, Inggeris, dia boleh tawakal is trust. In God we trust, dia kata. Trust ni maksud apa? Ada penyerahan diri. Tapi bukan suruh diri bodoh-bodoh macam tu ya. Menyerahkan diri dalam kepercayaan yang penuh. Tapi bukan kepercayaan penuh tu tidak dibina di atas kepercayaan orang panggil penuh pada orang yang tak benar, tak. Menyerahkan penyerahan diri dengan kepercayaan yang penuh terhadap pihak yang benar-benar layak untuk diletakkan. Itulah trust. Contoh kita kata unit trust, kita kata unit trust. Kita percaya, kita serahkan harta kita sepenuhnya dengan kepercayaan penuh kepada orang tu, dan dia pula memiliki kelayakan yang layak untuk kita. So kita kata kita letak duit pada dia dan kita trust. I trust you. Ada kepercayaan, keyakinan padanya. Tapi kalau kita kata bagi duit kat scammer, tu bukan trust, itu nama dia. Boleh jadi kita kata stupid lah. Nah, bagi kepada orang aku percaya dia, tapi apa basic yang you bagi kat dia tu sebab apa? Tahulah, aku tengok masa tu dia datang, muka dia pun handsome, cakap dia pula manis, penampilan dia pun gaya macam meyakinkan. Yalah, you tengok pasal dia tak tahu, hari bagi je duit kat dia. Itu nama dia bukan trust. Itu tak cerdik nama dia. Trust ni kita percaya kepada Allah sesuatu. Kalau kata duit, apa tak lagi pada hidup kita, kita menyerahkan diri kita kepada Allah dalam kepercayaan penuh bahawa Allah tidak mensia-siakan hamba-Nya. Betul tak? Layaklah kita serahkan diri kita kepada Allah, sangat layak. Kerana Allah Maha berkuasa. Habis itu nanti Allah bagi kat kita benda yang tak baik, itu maknanya you belum lagi trust in God. Pasti Allah bagi kebaikan kepada kita. Apa yang jua yang Allah Ta'ala pilih untuk kita, bila kita beriman kepada Allah, dia adalah kasih sayang Allah yang Allah nak bagi kat kita. Hanya saja boleh jadi kita nampak sebaliknya. Ini soal akidah. Baik, kembali kepada pilihan Allah. Allah telah pilih, Allah Ta'ala pilih tempat istimewa, masa istimewa dan ibadat yang istimewa. Antara pilihan Allah ialah tempat yang istimewa. Apa dia? Makkah, Madinah, Al-Aqsa, lagi Arafah, tempat-tempat Mina, Muzdalifah. Ini tempat yang Allah Ta'ala pilih menjadi syiar-syiar Allah. Dan dia lebih baik daripada tempat-tempat selain daripada yang dipilih oleh Allah itu. Ada juga Allah Ta'ala pilih masa. Allah pilih masa yang istimewa daripada masa-masa yang lain, iaitu Ramadan. Allah pilih tempat untuk diwajibkan puasa. Lailatul Qadar, Allah pilih satu malam dari Ramadan. Dan Allah juga pilih bulan haram. Ada 4 bulan haram. Daripada bulan haram, Allah pilih 10 awal Zulhijjah. Daripada Allah 10 awal Zulhijjah, Allah pilih pula satu hari untuk dijadikan hari wukuf. Dan Allah pilih pula satu hari untuk dijadikan hari raya Idul Adha, sehingga kita hanya boleh menyembelih pada hari tersebut dan dibenarkan lagi 3 hari selepasnya. Dan itulah sahaja waktu untuk kita sacrifice binatang korban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So ia kembali kepada soal how to please Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita semua tahu yang kita sebut tadi, kita berada pada 10 awal Zulhijjah, yang mana hari ini adalah 1 Zulhijjah, dan kita berada pada hari yang agung. Dan perlu kita ingatkan diri kita, keluarga kita, sahabat handai kita, kenalan kita, siapa saja orang Islam, akan keagungan hari ini. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab ramai orang anggap biasa. Kalau kita duduk di jalanan, duduk di tempat kerja, duduk di shopping mall, duduk di mana-mana, kita akan dapati
Tak ada beza manusia sehari sebelum dengan sehari selepas ni. Hari ni berlalu suatu semalam. Orang tak anggap pun hari ni istimewa. Kalau Ramadan, 10 akhir Ramadan, kurang-kurang dia dah puasa 20 hari dah. So masuk 10 akhir Ramadan, dia nak cari Lailatul Qadar. Nampaklah kesungguhan dia. Sebahagian daripada tu nampak juga persiapan nak raya. Wak lemang lah, bak tu lah, nampak. Ada keistimewaan hari. Tapi 10 awal Zulhijjah ni jadi macam terlalu biasa bagi manusia. Orang tak bersungguh langsung pada ibadatnya, pada persiapannya, pada apa. Mungkin hak bersungguh pun tukang payah lembu je. Lari dia tengah fit lembu dia ni. Biar gemuk sikit ni kita nak sembelih ni. Ataupun tukang hak tengah asah pisau nak sembelih ni. Tapi pada kebanyakan manusia, mereka anggap hari ini adalah hari-hari biasa macam sebelumnya. Jadi sebab tu saya ingatkan dalam kelas tadi pagi dan juga kelas ni, kita jadilah orang yang menggamatkan suasana dengan menyebarkan apa sebenarnya yang ada pada 10 awal Zulhijjah. Yang pertama, ia adalah hari yang Allah bersumpah dengannya. Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, wal fajri walayalin ashr. Maknanya bila Allah bersumpah dengannya, menunjukkan ia adalah hari yang sangat besar di sisi Allah. Yang kedua, ia adalah hari yang Allah pilih untuk dipuji dan diingati padanya. Allah Ta'ala kata, liyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah Ta'ala pilih hari itu untuk dia diingati. Lalu Allah Ta'ala pilih hari tersebut, Allah gandakan, Allah suka amalan dilakukan padanya. Bila Allah Ta'ala suka ni, berarti datang dengan bersama kecintaan Allah, ialah pahala yang berganda. Bila Allah suka, menunjukkan ganjarannya akan banyaklah, ganjarannya akan lebih. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabba ila Allah min hadzal ashar." Tidak ada hari yang lebih disukai amalan salih dilakukan padanya lebih daripada hari 10 ini. Pernah dengarkan hadis ni kan? Dan sahabat tanya, walal jihadu fi sabilillah, tak terbandingkah jihad fi sabilillah? Tak terbanding jihad fi sabilillah, melainkan seorang lelaki yang keluar berjihad dengan nyawanya, dengan hartanya, dan dia tidak kembali dengan sesuatu pun. Mati di medan jihad, itulah baru pahala dia boleh kalah. Kalau tidak, pahala 10 awal Zulhijjah ni lebih besar daripada pahala jihad. Berarti kalau orang tu pakai baju perang, dia pergi berjihad, kemudian dia selamat, dia patah balik rumah dia dengan orang yang duduk beramal di rumah, tak pergi mana-mana, tapi dia bertemu dengan 10 awal Zulhijjah, pahala orang beramal 10 awal Zulhijjah ni di sisi Allah lebih baik daripada yang berjihad. Tapi dengan syarat 10 awal Zulhijjah. Kalau hari biasa, of course jihad lebih baik. Tapi pada 10 awal Zulhijjah ni, beramal di sini lebih baik. Tapi kalau orang tu berjihad di fi sabilillah dalam 10 awal Zulhijjah, lagi besar. Bergabung keistimewaan tersebut. Sebab tu saya katakan sebelum daripada ni, apa benda yang paling baik kita nak buat dalam 10 awal Zulhijjah ni? Perkara yang paling istimewa apa dia? Apa dah? Kita dah sebut dah. Paling afdal boleh buat pada 10 awal Zulhijjah. Lain daripada tu, sedekah. Dah belum lagi. Ada lagi. Atas lagi. Paling besar. Haji. Haji paling besar. Yang ni panggil yang terpilih dari yang terpilih. Haji ni terpilih dari terpilih. Orang nak pergi pun memang yang terpilih. Pasal apa?
Pertama, haji ni kelebihan masa dia dah ada dah. 10 awal Zulhijjah. Dia pergi pula dalam 10 awal Zulhijjah tu beramal di Mekah. Yang gandaan dia dikanda pula 100,000 kali ganda. Lepas tu, dia pula dia boleh buat amalan yang orang lain tak boleh buat. Seperti contoh, tawaf. Ada kita sekarang ni boleh tawaf? Tak boleh, kita tak boleh tawaf. Orang pergi tawaf kubur tu tak betul. Tawaf hanya di Kaabah. Boleh sa'i. Kita boleh tawaf, tapi tawaf shopping mall lah. Pusing. Berapa pusingan dah ni? Tak cukup lagi 7 dia kata. Dah istilah Hajar Aswad ke? Belum lagi. Kita lagi tu lah. Dia orang ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf, ada melontar jumrah, ada mabit di Mina. Semua tu hanya ada di Mekah. Yang mereka boleh buat dan kita tak boleh buat. So mereka ada kelebihan tempat yang macam kita. Dia ada kelebihan masa yang macam kita boleh rasa, tapi dia ada kelebihan tempat dan dia ada kelebihan ibadat yang dia boleh buat, kita tak boleh buat. Siapa yang mampu duduk di Mekah musim haji, mereka adalah orang yang sangat beruntung. Tapi begitu betul-betul dengan niat mencari redha Allah lah. Ada orang duduk Mekah tapi dia tak menghargai nikmat tersebut pun ada. Abu Jahal pun duduk Mekah juga. Abu Lahab pun duduk Mekah juga. Layan tetamu Allah lagi. Buat haji lagi. Abu Jahal buat haji tak? Abu Jahal, dia buat haji ke tak? Buat haji? Abu Lahab sama. Abdul Muttalib, semua orang jahiliyah buat haji. Haji ni bermula daripada bila? Sejak Nabi Ibrahim AS sampailah zaman Nabi Muhammad, haji tak pernah putus. Tak pernah putus. Jarak masa Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim berapa tahun? Hampir 3,000 tahun. Lebih kurang 3,000 tahun. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara Nabi Ibrahim tu dengan Nabi Muhammad, yang belah anak dia Ishak ni, Nabi Ibrahim, anak dia Ismail dan juga Ishak. Belah Ismail ni duduk di Mekah. Belah Ishak ni duduk di Palestin. Daripada Ishak ni lah keluarnya Nabi Yaqub, Yusuf, sampailah kepada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Ayub, semua lah Nabi-Nabi Bani Israel ni daripada keturunan Nabi Ishak. Hujung sekali ni semua ni ribuan tahun ni sampailah kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Tutup Nabi terakhir keluar daripada keturunan Nabi Ismail. Dia ada 2 jalur keturunan Nabi Ibrahim. Ni keturunan Nabi. Nabi Muhammad ni datang daripada keturunan Nabi Ismail. Dia tak ada Nabi tengah-tengah tu. Nabi Ismail anak pada Nabi Ibrahim, lepas tu putus. Kenabian tu putus. Dilantik semula bawah ni. Jadi selama di Mekah ni, putus Nabi ni. Adalah Nabi-Nabi lain ni mari buat haji di Mekah. Buat haji di Mekah. Sehinggalah Nabi-Nabi ni buat mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kepada berlakunya penyembahan berhala di Kaabah. Pada zaman jahiliyah tu, dia orang bawa patung berhala masuk ke Mekah dan akhirnya penuh Kaabah tu dengan berhala. Lalu bertambahlah orang-orang yang jahil di kalangan mereka, tapi dianggap alim. Dianggap berilmu, tapi sebenarnya jahil. Mereka orang yang rajin buat ibadat. Salah satunya yang bawa patung berhala asal tu lah, nama dia Amru bin Luhai Al-Khuzai yang kita sebut. Dia ni orang soleh, kuat ibadat, tapi dia jahil. Bila dia pergi ke Syam, dia tengok orang di Syam
semua patung, dia rasa orang semua patung tu lebih rasa, lebih feel ibadat dia berbanding menghadap Kaabah. Lalu dia ambil potong patung tu, dia bawa balik ke Mekah dan dia letak depan Kaabah untuk rasa menghadap Kaabah tapi ada patung depan, perantara. Dan dia juga menganggap orang-orang soleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Lalu patung-patung orang soleh diambil dan diletakkan depan Kaabah sebagai perantara kepada Allah. Lama kelamaan mereka tawaf di Kaabah mengelilingi berhala. Buat haji juga. Lama kelamaan sampai mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang. Tapi jangan kita ingat telanjang macam kita tengok orang duk pergi kat pantai, duk berjemur gitu dah. Tak ada. Mereka masih lagi ada maruah. Orang telanjang ni dia tawaf waktu malam je. Waktu malam je. Dia masih ada sifat malu dia. Orang jahiliah walaupun begitu mereka ada maruah dia. Sehingga Hindun binti Utbah siapa dah tahu? Dia kata apabila masuk Islam, isteri kepada Abu Sufyan tu kan. Bila masuk Islam, bila dikatakan suruh bai'ah Nabi supaya tidak berzina, Hindun tu rasa pelik. Kenapa orang merdeka kena bai'ah untuk tidak berzina? Sedangkan benda tu tak berlaku pada zaman jahiliyah. Sehingga dia tanya Nabi, awataznil hurrah? Orang merdeka berzina? Yang berlaku zaman dulu, kalau orang panggil wanita-wanita yang jahat ni, hanya golongan-golongan hamba, orang-orang bawah saja. Orang merdeka, bangsawan. Benda tu tak berlaku. Di kalangan jahiliah tak berlaku zina di kalangan orang-orang yang wanita merdeka. Sehingga dia rasa pelik. Awataznil hurrah. Maknanya mereka ada nilai-nilai baik di kalangan orang jahiliah. Masih bukan dia kata jomong macam kita ni. Tak. Tetapi dalam nilai tu mereka masih menghormati tetamu, menjaga rumah Allah, jaga apa tu? Tetamu Allah. Datuk Nabi, keluarga Nabi. Dah, Nabi ni keturunan dia banyak. Datuk dia nama Hashim. Hashim ni asal nama dia Amru juga. Gelaran dia je Hashim tu. Gelaran dia je Hashim. Saya dulu waktu belajar sekolah tu, kita nak tulis nama Hashimi ni ke bahasa Arab. Hashimi ni asal daripada kalimah Hashim lah. Tapi saya bukan Bani Hashim lah. Saya ni Hashimi ciplak punya, bukan ori. Pasal kalau Al-Hashimi tu bin tu ni bunyilah Arab sikit. Ni Ahmad Hashimi bin Cik Pa pun tak bunyi Arab dah. Kan? Bunyi Kelantan tu. Tapi ujung-ujung keluar Arab balik. Alhamdulillah lah. Ada dah jumpa balik Arab tu. Cuma nak dakwa kita ni Bani Hashim tu tidaklah. Jadi bila saya cari-cari nama apa makna Hashim ni sebenarnya, saya buka kamus. Tengok kering patah-patah. Kering patah-patah. Masa tu kebetulan saya pula memang kurus kering. Nama muda tu, sekolah menengah tu memang kurus sungguh. Kurus. Hashim tu nama, mi tu sandaran nisbah kepada keturunan dia. Contohnya mazhab Syafi'i. Syafi'i tu kembali kepada Imam Syafi'i. Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali. Dinisbah dia panggil, sandaran. Manakala Hashimi hak sebenar, keturunan Bani Hashim. Tapi hak Hashimi ni hak ciplak punya, bukan ori. Jadi makna dia ialah kering patah-patah. Saya pun kata, ya Allah, ke saya ni jadi kurus macam ni sebab ayah saya letak nama Hashim jadi kurus kering macam ni. Ingat lagi zaman dulu dah saja yang bukan nak cerita. Zaman dulu saya siap minta dengan mak nak beli Epeton. Epeton tu kan? Weight gain tu nak suruh jadi gemuk sikit. Pasal kurus sangat. Mak saya kata tak payahlah makan. Tak apalah tu, nanti besar dia keluar lah isi tu, dia kata. Dan betul lah, dia kata tu betul lah. Tapi moral of the story, saya pun tak jadi tak nama Hashim tu dengan Hashim. Saya tukar. Saya tengok lagi satu makna
Hashim dengan ha pedas. Hashim. Bukan Hashim. Ha biasa Hashim ini bulat, ha bulat. Hashimid Kingdom macam Al-Hashimiyah dekat Jordan. Al-Hashimiyah, Hashimid Kingdom tu kan. Dia tu memang keturunan Bani Hashim betul. Itu keturunan Nabi. Jordan tu. King Jordan tu. Jadi saya pun tukar Hashim dengan ha pedas menunjukkan makna dia sopan santun. Saya kata ni mungkin lebih baiklah untuk saya. Saya pun gunalah nama ha tu beberapa ketika, beberapa tahun juga saya guna nama tu dengan tulisan ha. Lepas tu bila saya jumpa dengan panggil Syekh yang datang dari Arab, dia nak interview saya ke Madinah, saya pun tunjuk nama saya ha macam tu. Saya tanya Syekh, betul tak tulis macam ni? Dia kata tak betul, dia buat bulat semula. Jadi tiba-tiba saya memang kering patah-patah balik. Lepas pada tu saya pun bacalah cerita sejarah kenapa Hashim ni dikenali sebagai Hashim. Rupa-rupanya nama sebenarnya bukan Hashim. Nama dia Amru, tak salah, Amru bin Syaibah. Dia ni orang bangsawan Mekah. Bila tetamu datang musim haji, dia akan layan tetamu ni. Dan antara yang dia dikenal sebagai layanannya ialah dia akan ambil roti dan dia akan patah-patahkan roti kering tu untuk diberikan kepada jemaah haji. Jadi orang pergi ke Mekah, orang kenal mana dia tu, tukang patahkan roti kering. Dan dia dikenali sebagai sifat mulia kerana dermawannya dia. Jadi bukan kering patah tulang dah, patahkan roti kering. Jadi sebab tu dia dikenali sebagai Hashim kerana kedermawanannya dan sifatnya mematahkan roti kering untuk bagi kepada jemaah haji. So saya nak sebut apa? Mereka ini orang yang baik, tapi kenapa di sisi Allah kebaikan itu tidak ada nilai? Padahal dia duduk Mekah, padahal dia buat baik pada jemaah haji. Kenapa? Jawapan dia kerana akidah. So kita ni nombor satu, setelah kalau kita faham dalam bab ni, kalaupun orang duduk buat haji sekalipun, Tuhan tak terima amalan dia kalau tak ada akidah yang benar. Samalah dengan kita ni. Lalulah 10 awal Zulhijjah ke berapa kali, Lailatul Qadar berapa kali. Kalau kita tidak ada keyakinan, keimanan, ketakwaan kepada Allah, maka tidak ada maknanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Ambil ayat ni. Surah At-Taubah. Surah yang ke-9. Ayat yang ke-19. Allah Ta'ala kata, Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Maksudnya, siapa buka Quran? Ada dalam telefon? Tak ada? Cuba baca makna dia. Adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan hanya perbuatan memakmurkan Masjid Al-Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Apakah kamu sifatkan, kamu sangka bagi minum kepada orang haji dan memakmurkan Masjidil Haram tu sama nilai dia dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat? So kalau orang jahiliyah sekadar buat hanya tu, maksudnya sekadar bagi orang minum jemaah haji, tapi kamu tak beriman kepada Allah. Ya, tanya haji mari kita lah duk layan tetamu begini. Tapi orang yang buat tu dia sendiri tak beriman kepada Allah. Orang yang jaga memakmurkan Masjidil Haram, dia jaga Masjidil Haram, tapi dia sendiri tak beriman kepada Allah. Apakah kamu sangka sama dengan orang beriman kepada Allah dan hari akhirat?
La yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Kerana Allah melihat keimanan kepadanya itulah yang paling utama. Jadi sebab tu saya katakan sekali lagi dan ulang lagi, mengagungkan Allah pada 10 awal Zulhijjah tidak akan berlaku sekiranya seorang itu tidak ada keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta walaupun saya kata amalan paling utama adalah haji, tapi semua nanti amalan ni tidak akan memberi manfaat sekiranya tidak ada keimanan kepada Allah. Dan kita tidak ada ketakwaan kepada Allah. Orang pergi haji, saya pernah sebutkan, pergi haji duduk di Arafah, hisap rokok di Arafah. Ada di Arafah, tengah dah lah duduk 10 awal Zulhijjah. Duduk lagi di padang Arafah, sedang wukuf lagi, dalam ihram lagi, sebaik-baik waktu untuk berdoa lagi. Dia pergi bantai hisap rokok di padang Arafah 9 Zulhijjah dalam keadaan ihram, dan dia pula pakai ihram. Orang ni, saya tak tahu dia panggil, hati dia ni boleh jadi begitu keras sehingga tak ada rasa langsung. Takut pun tak kepada Allah, malu pun tak kepada Allah. Kurang-kurang malulah sikit kata nak buat benda-benda perkara dalam keadaan. Dahlah kita duduk tempat yang paling istimewa, ibadat istimewa, sehingga tidak ada tempat dalam bumi ni pada 9 Zulhijjah yang lebih Allah Ta'ala pandang mereka, Allah Ta'ala dengar permohonan mereka dari orang yang sedang berada di padang Arafah berwukuf dan berdoa. Tiba-tiba dia pergi bantai seokok. So kita kata sama juga kalau di tempat-tempat lain tidak wukuf pun, kalau hari ni seorang tu datang padanya 10 awal Zulhijjah tapi dalam hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah, maka tidak ada makna 10 awal Zulhijjah tu pada diri dia. So kita katakan amalan yang paling utama ialah haji. Tapi kesemua amalan ni syarat dia mesti ada keimanan lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua apa dia? Berpuasa. Berpuasa. Amalan yang kedua adalah berpuasa. Berpuasa sunat. Nak puasa 9 hari pun boleh. Tapi kalau nak puasa sikit pun boleh. Yang paling utama 9 Zulhijjah, puasa sunat. Dan ini bagi orang yang tidak melakukan ibadat haji. Kalau orang buat ibadat haji 9 Zulhijjah tu waktu wukuf. Waktu wukuf. Kalau orang tanya, kan kita tahu ni wukuf awal sehari. Dia wukuf hari ke-8. Dia wukuf hari ke-9. Tapi pak kita hari 8. So kita nak puasa hari mana? Nak ikut Arafah ke nak ikut 9 Zulhijjah pak kita? Jawapan dia ikut 9 Zulhijjah tempat kita. Sebab kita pun berhari raya ikut tempat kita. Jadi kalau dia 9 Zulhijjah dia hari Rabu, hari Selasa, kita 9 Zulhijjah kita hari Rabu. So kita puasalah hari Rabu. Dan waktu berdoa juga hari Arafah kita banyakkan berdoa. Nanti kita akan sebut bab doa nanti lepas daripada ni. Cuma berkaitan dengan Arafah, siapa-siapa yang pergi haji, saya nak pesan carilah waktu yang sebenar-benarnya waktu buat haji. Sebab saya pengalamannya ada sebahagian orang dia semangat pergi Mekah pagi. Semalam saya ada buat kursus haji. Ada beberapa jemaah nak pergi, tetamu Kedutaan Arab Saudi. Jadi saya pesan kat dia orang bila buat haji kat sana tu perhatikan waktu-waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat haji. Jangan kita buat asal kita rasa nak buat tapi timing kita salah. Sebagai contoh 9 Zulhijjah ni hari wukuf. Wukuf tu bermula bila? Wukuf tu bermula selepas zuhur.
Kita pergi awal lagi. Sebelum Zuhur dah pergi, sebelum Zuhur. Malam tu dah pergi dah. Qiyamul Lail siap, baca zikir munajat lah, macam-macam. Sampai waktu Zuhur dah penat dah. Dah penat. Lepas tu tidur. Orang lain masa tu lah nak buat ibadat. Kita masa tu dah penat, akhirnya tidur. Jadi tak kena pada waktu dia. Saya pergi dengan penterjemah musim haji. Jadi penterjemah pada syekh-syekh Arab sana yang memang pakar-pakar haji. Kita sampai di Arafah malam. Malam tu kita pun tidur belakang. Pagi esok lepas subuh, makan-makan pagi, roti apa, kacang pul tu dah. Lepas tu, apa makan, tidur balik. Atau kuat tidur Pak Arak ni. Kita lah masa tu. Rupa-rupanya pukul 11, dia pun pakak bangun, makan nasi. Makan tengah hari pun sebelum daripada Zuhur. Makan dah. Makan siap semua sekali. Masuk je lah Zuhur, ada seorang Syekh Sa'ad tu dia bagi kuliah. Dia kata, aku kuliah tak akan panjang. Kerana waktu ni adalah waktu yang sangat istimewa dan aku tak nak habiskan masa dengan sekadar kita dengar tazkirah saja. Sebaliknya aku nak bagi peringatan, ini adalah waktu yang sangat penting, waktu yang sangat berharga. Berdoalah sebanyak-banyaknya, berzikirlah sebanyak-banyaknya kerana waktu ni sangat terhad dan dia berakhir pada terbenamnya matahari, kita keluar daripada Arafah. Jadi aku wasiatkan kamu, gunalah waktu ni sebaik-baiknya. Dah tutup kat tu je. Akhir sekali semua orang yang tadi kita tengok duk tidur tu bangkit seperti singa-singa yang orang panggil gagah, berdoa, berzikir, bermunajat daripada bermula Zuhur tu sampai maghrib tak berhenti. Kalau berhenti berehat, duduk sekejap pasal mereka tahu inilah waktu dia. Inilah waktu dia. Kadang-kadang orang tak tahu dia pergi awal, dia malam tu dah zikir Qiyamul Lail. Ustaz bagi tazkirah lagi, ceramah, waktu zikir munajat lagi. Sampai lepas subuh ada kuliah subuh pula. Lepas duha pula semaya duha, bangku yang duha bagus tak? Lepas tu ada pula tazkirah, ada pula zikir kumpulan. Hak ni kena baca 1000, hak ni kena baca 100. Sampai Zuhur flat letih. Padahal itulah waktu dia. Ada setengah tu dahsyat lagi. Dia pergi awal ke Mekah. Sampai di Mekah, asyik duk pergi Tan'im umrah. Tan'im umrah. Adalah 10 kali buat umrah belum haji. Dah pergi duk lama. Tu balu lu dah bilik. Awak dah berapa kali umrah? Ni berapa kali dah umrah? Duk tanding pula sama-sama dia. Sampai hari haji, demam. Tenaga dah banyak habis. Jadi kita ni, kadang-kadang sebab tu saya kata tadi, yang paling utama kita nak tahu ilmu ni apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Kalau musim haji kita pergi, fokus buat haji. Hari Arafah, fokus buat Arafah. Jangan sampai hari Arafah tu kita pun letih, tak boleh nak buat apa. Jadi pokok pangkalnya kita balik kepada ilmu, balik pada tauhid, balik pada bagaimana kita nak cari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cerita haji. Jadi siapa-siapa yang ada saudara pergi haji tu, minta tu dia doa kita juga. Okey? Baik, nombor 2 kita kata apa tadi? Puasa. Arafah kan? Kita berhenti daripada Arafah. Sebaik-baik hari untuk puasa dalam banyak-banyak hari itu adalah puasa Arafah. Apa kelebihan dia? Jadi dapat keampunan dosa 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun selepasnya. Jadi dapat keampunan dosa selama 2 tahun. Dengan 1 hari puasa, dapat keampunan dosa 2 tahun. Itu antara kelebihan puasa 9 Zulhijjah. Ustaz, macam kalau contoh ni maknanya puasa yang apa kan 23 dan 24 dah macam tu lah. Jangan ke 23, 24. 14, 44. Setahun sebelum dan setahun selepas. Setahun sebelum bila? 14, 44 ni lah tahun ni. Pasal ni hujung tahun. Bulan Zulhijjah ni hujung bulan kan? Hujung tahun. Muharram tahun baru. Lepas Zulhijjah Muharram. Jadi 1444 setahun yang sekarang, yang lepas 1445 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan itulah kiraan dia. Tapi Nabi kata, Nabi tak letaklah kira masa tu. Nabi kata
ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Aku harap Allah ampunkan dosa setahun sebelumnya dan setahun selepasnya. So kalau kita betul-betul kita puasa, kalau 9 Zulhijjah akan jatuh tempat kita ni pada hari Rabu depan. Hari Rabu depan ada istimewa lah. Jadi jangan buat jamuan pula hari Rabu depan. InsyaAllah tak buat lah kot. Orang lain pun nak buat parti kot berapa, elokkan. Rabu depan tu tak payahlah. Rabu depan tu kira fokus buat ibadat puasa. Kawan ajak makan ke apa, pesan siap-siap. Rabu depan jangan ada majlis tau. I nak puasa ni, you pun kena puasa juga. Cakap terus lah macam tu. Bukan setakat I nak puasa, you pun kena puasa juga tahu. 9 Zulhijjah ni fadilah dia besar. Rugi kalau you tak puasa. Dia buat okey, I puasa lah, I puasa. Dapatlah pahala kita. Pesan siap-siap. Okey. Selain daripada 9, kita boleh puasa macam hari Khamis, hari Isnin. Itu bertambah lagi kelebihan 10 digabungkan dengan kelebihan Isnin Khamis. Okey. Jadi bolehlah kita nak puasa. Kalau orang nak puasa straight 9 hari pun okey, it's okay. Boleh. Tapi bukanlah fokus dapat puasa saja. Kalau kita memerlukan tenaga untuk buat amal ibadat lain, kita boleh buat amal ibadat lain juga selain daripada puasa. Ya. Kan diampunkan dosa akan datang. Sekiranya tahun depan kita ada buat dosa, kira macam tu. Mudah-mudahan. Persoalan contoh ni bagus juga soalannya. Kalaulah orang tu dia kata dia puasa dah hari Arafah, dapat pengampunan dosa 2 tahun, tahun ni dan tahun depan. Apakah maksud tahun depan? Okeylah dia boleh buat dosa lah sebab dah ampun dah dosa dia. Itu soalannya. Jawapan dia tak sama. Jawapan dia, kita confirm ke puasa kita tu diterima? Dan confirm ke pahala kita tu dapat sebagaimana yang dijanjikan? Dia pending. Sehingga bila kita tahu? Kita tahu sampai akhirat. Oh, alhamdulillah. Selagi kita tak sampai akhirat, kita pun tak tahu. Aku puasa ni, memanglah Nabi cakap macam tu. Tapi betul ke aku dapat macam tu? Janji Nabi tu pasti benar. Tapi yang kita buat ni, apakah Allah nak terima ataupun tidak? Jadi apa juga dalam bab pahala ni bukan bermaksud kita boleh kata aku dah banyak pahala, aku tak kena lagi buat amal. Tak. Amalan kita kalau pun seorang tu dia Lailatul Qadar, andailah kata dia 10 akhir Ramadan tu dia tak pernah miss, tiap-tiap malam solat tarawih, solat qiyamul lail, tahajud ni tiap-tiap malam. Of course dia akan kata, aku dah dapat, mesti dapat, confirm punya lah. Dapat bertemu dengan Lailatul Qadar, belum pasti pahala Lailatul Qadar tu dia dapat banyak mana dia tak tahu. Jadi dalam bab beramal ni kita kena jaga dalam bab tu. Nak setuju benda lain tadi, tapi tak apa. Dalam bab beramal ni kita belum pasti amalan kita diterima. Kita hanya berusaha dan bersangka baik kepada Allah. Okey? Jadi dalam bab tu walaupun dosa diampunkan, so kita tetap juga merasakan saya macam ni. Pernah tak saya bagi dah analogi belum ni kan? Dalam bab taubat ni kan. Supaya kita tak terasa aku dah okey. Banyak kita rasa seolah-olah macam tu. Saya bagi hadis. Pernah dengar tak cerita hari akhirat nabi-nabi yang orang pergi jumpa minta syafaat? Kan? Orang pergi minta dengan Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku dulu ada buat salah. Aku makan buah larangan. Sehingga dengan sebab itulah aku dikeluarkan daripada syurga. Padahal kita baca Quran, Allah Ta'ala kata apa pada cerita Nabi Adam? Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah Ta'ala dah menerima taubatnya Nabi Adam.
Dalam keadaan Allah bagi confirmation dalam Quran bahawa Allah dah terima taubat Nabi Adam. Bila sampai hari akhirat, apa kata Nabi Adam? Aku takut kepada Allah kerana hari ini Allah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka sepertinya sebelumnya. Padahal tu Nabi Adam yang dah diampunkan dosa. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tahu dia ada 3 kali pendustaan yang dianggap oleh Nabi Ibrahim dusta. Padahal kalau letak pada kita, dia bukan dusta pun. Dia dipanggil double meaning. Pertama, orang ajak dia sembah berhala, dia kata aku sakit tak boleh pergi. Kan? Dia kata tu kerana Allah, dia tak nak pergi sembah berhala, jadi dia kan sakit. Padahal dia tak sakit. Kita kata double meaning. Boleh jadi dia maksudkan sakit jiwa, sakit akidah. Satu. Yang kedua, bila dia pecahkan patung-patung. Namrud tanya, siapa dia pecahkan patung? Dia kata, mau tanya besar, munggul kapuk dekat dia. Dan kali ketiga, bila isteri dia lalu dekat Mesir, penguasa Mesir tanya, ni siapa ni? Dia tahu pemimpin tu kalau cakap isteri, dia akan rampas. Dia akan ambil. Sebab bila dia berkenan kepada seseorang, dia akan ambil walaupun orang tu bini orang. Kecuali satu keadaan. Kalau orang tu adik-beradik, abang ke, adik ke, dia tak akan ambil daripada abang ataupun adik sebab dia anggap abang dan adik lebih berhak daripada dia. Kalau isteri, kalau setakat kalau dia boleh jadi binimu, dia juga boleh jadi bini aku. Seolah-olah gitulah. Okay. Tapi kalau dia tu adik-beradikmu, okeylah, tak apalah. Pasal takkan dia memang adik-beradik. Adik-beradik tak boleh. Jadi raja tu kalau dia tahu ni siapa? Ni kalau Nabi Ibrahim jawab isteri, dia kata aku akan ambil. Tapi Nabi Ibrahim kata ini saudara tu. Adik-beradik, maknanya saudara seagama. Kalau kita, dia tak nipu. Dia double meaning. Tapi dalam keadaan tu, bila sampai hari akhirat, Nabi Ibrahim kata, aku takut hari ini kepada Allah. Kerana hari ini Allah murka dengan kemurkaan yang Allah tak pernah murka sepertinya sebelumnya. Padahal dia hanya sebut 3 kali perkara yang dia anggap dusta, tapi pada kita still double meaning, tak ada masalah. Yang benda tu kita buat boleh jadi tiap-tiap hari. Kan? Kita dengan anak kita kadang-kadang tiap-tiap hari kita cakap benda-benda. Kalau benda tak ada, kita kata ada. Dan seumpama dengannya lah. Tapi Nabi Ibrahim dengan 3 kali tu takut kepada Allah. Jadi bila kita kata tadi, Nabi Adam yang dah dijamin diampunkan masih takut kepada Allah. Jadi janganlah kira-kiranya kita hanya sekadar kita dengar buat fadilat sekian ni diampunkan dosa, lalu kita kata lepas ni tak apa dah lah aku nak buat dosa. Jangan ada rasa macam tu lah. Baik, yang ketiga. 3. Memperbanyakkan takbir. Takbir. Takbir ni macam mana takbir? Macam takbir raya. Allahu Akbar. Bermula 1 Zulhijjah sampailah hari Tasyrik. Cumanya dia dibahagi kepada 2 bahagian. Pertama, takbir mutlak. Takbir mutlak ni bukan macam air mutlak. Takbir mutlak ni berarti bila-bila masuk, di mana saja, dengan bilangan yang tidak tetap. Ikutlah banyak mana nak takbir, bila-bila nak takbir, di mana nak takbir, boleh. Tidak diikat dengan mana-mana waktu. So kita duduk rumah, kita bangun tidur hari ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita naik kereta, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita duduk rumah kau, kita duduk mana-mana pun,
dibolehkan kita bertakbir kerana pada hari-hari ini Allah sangat suka diagungkan. Jadi saranan saya bermula hari ini, kalau naik kereta jangan pasang radio lagu dah. Pasang takbir raya terus. Tapi jangan takbir raya versi kita. Versi kita tu syahdu sangat. Carilah versi hak tidak syahdu sangat. Mungkin ada hari tamu dah menangis dah, tak boleh balik kampung ni. Takbir yang betul. Allah. Kalau kita nak kata kita rekod pun tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Duduk rumah kita ke, duduk dapur ke, kita boleh dengar. Apa dia? Takbir raya saya baca tadi, cuma pendek lah. Mana? Apa yang pendek panjang? Suara je. Dia banyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada berapa? 5 kali takbir. 1 la ilaha illallah, lepas tu 1 lagi walillahil hamd. Kan ayat tu tak payah, tak apa. Lepas tu kalau saya baca pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sama ya. Kan? Cuma bezanya syahdu dengan tidak je. Janganlah syahdu sangat. Kalau syahdu nanti kita pun satu masa, yang kedua kita pun tak nak panjang-panjang jadi. Sebenarnya takbir ni melambangkan kemenangan kita. Jadi kita boleh sambil-sambil duduk ke dapur tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Macam tu je. Duduk dapur pun boleh, datang kereta pun boleh. Ambillah hak mana takbir raya yang okey, yang tak syahdu sangat. Walillahil hamd tu maksud dia bagi Allah segala puji. Dia macam alhamdulillah lah, tapi dia pusing balik. Walillahil hamd, alhamdulillah. So Allahu Akbar maksudnya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah. Itu makna dia. Okey. So sekali lagi saya nasihatkan, banyakkan takbir. Takbir pertama takbir mutlak bila-bila masa, di mana saja, atas kenderaan apa semua. Ini bermula daripada 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Kemudian ada lagi ditambah pula daripada 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, kita panggil takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Apa maksud muqayyad? Takbir yang diikat dengan waktu salat. So makna lepas daripada salat kita takbir. Lepas salat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita baca selepas salat. Terpulang. Nak baca 5 kali boleh, 7 kali boleh. Tak ada had yang ditetapkan dalam agama. Salat fardu. Lepas salat kita baca. Sebab tu di masjid-masjid kita akan tengok, lepas daripada dia bermula, sebahagiannya bermula 10 hari bulan lepas salat raya. Tapi ada yang bermula 9 hari bulan, dan yang diamalkan 9 hari bulan itu boleh diamalkan. Tepat juga pandangan tu. Maknanya daripada 9 Zulhijjah dah boleh takbir muqayyad. Sampai 13. Petang hari matahari terbenam tu berakhirlah takbir untuk hari-hari tasyrik. So sekali lagi saya pesan, tolonglah kurangkan radio, tak payah dengar. Dalam kereta tu pasanglah MP3 kita, link dengan Bluetooth telefon, pasang takbir, sambil-sambil
Itu je dengar. Kalau kata kenapa mami pasal takbir je, tak, kita dengar takbir waktu ni lebih afdal, lebih baik daripada kita dengar benda lain. Pasal kita dapat pahala, walaupun kita dengar, kita ikut dalam hati kita, kita rasa kita sedang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. So kita buat benda yang paling kita mampu. Dekat dapur rumah kita pun sahabat kata Allah, asyik-asyik takbir je ni. Tak, masa ni je. Allah sangat suka kita bertakbir. Lepas daripada ni habis tu 13, tak akan sama dah pahala walaupun kita buat sama dengan kita buat sekarang. Tapi bila hari ni Allah Ta'ala akan gandakan pahala yang lebih daripada yang lain. Okay? Jangan sia-siakan waktu. Yang keberapa dah? Yang keempat. Apalagi yang berkait dengan 10 Zulhijjah? Berkorban. Korban Korban ni juga amalan khusus. 10 Zulhijjah ni je ada. Tapi dia bermula pada tanggal 10 dan berakhir pada 13 Zulhijjah, itulah hari tasyrik. So kalau orang sembelih awal 9 Zulhijjah dia sembelih, dia tak jadi korban. Dia akan jadi sedekah biasa, daging biasa dia makan. Nak korban mesti lepas solat raya 10 Zulhijjah. Okey? Jangan rajin tiap-tiap hari, satu hari bulan korban seekor. 2 hari bulan korban lagi seekor. 3 hari bulan korban lagi seekor. Nak dapat kelebihan 10 awal Zulhijjah. Kita katakan niat tu baik tapi cara tu tak kena. Kalau nak kena macam mana? Kalau 1 hari bulan beli seekor, simpan. 2 hari bulan tambah lagi seekor, simpan. 4 hari bulan, 3 hari bulan beli lagi seekor, simpan. Cukup 9 hari bulan 9 ekor, simpan. Hari ke-10 sembelih 9 ekor. 9 tu sembelih. Contoh. Kalau begitu tak apa. Kalau siapa sembelih sebelum solat raya, maka dia dianggap korban tu bukan korban. Dia sembelihan biasa. Sedekah biasa. Begitulah juga selepas daripada 13 hari bulan, sedekah biasa. So korban. Dan korban ni saya nak ingatkan juga semua yang ada di sini, terutamanya lelaki atau suami-suamilah. Korban ni bentuk penyembahan kita kepada Allah dalam penyembelihan binatang. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah atau menyembelihlah kepada Tuhanmu. Berarti menyembelih ni salah satu daripada ibadat. Sebab tu dalam bab sihir, belum ni kita cerita bab sihir kan? Antara pemujaan sihir ialah menyembelih binatang di busuk ke, di tempat-tempat yang dianggap keramat oleh orang tu. Disembelih. Pasal apa? Kerana penyembelihan itu adalah ibadat. Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah salatku dan sembelihanku. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku matiku adalah kerana Allah Tuhan sekalian alam. Jadi menunjukkan bahawa sembelihan itu ibadat. So bila kita kata sembelihan itu ibadat, kita kalau boleh, kalau mampu, orang lelaki ni sembelihlah sendiri kambing dia atau lembu dia. Kalau boleh, kalau dia mampu, dia sembelih. Bismillah ya Allah, inilah korban dariku untukmu dan juga dari seluruh isi rumahku. Contoh, dia korban ni walaupun seekor kambing, penamanya satu orang, tapi pahala tu boleh diniatkan untuk seluruh keluarga. Okey? Tak letak nama lah, nama seorang je. Lembu 7 bahagian, hak letak 7 nama, tapi setiap penama tu boleh niatkan korban ni untuk seluruh isi rumah dia. Sembelih sendiri. Kalau betul nilai korban ni ialah kita mempersembahkan korban kepada Allah. Sebab tu yang paling afdal dan paling asal ialah kita berkorban, kita sembelih sendiri binatang korban kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak mampu, baru kita wakilkan kepada orang, itu pun kita hadirlah waktu nak korban tu. Kerana waktunya itulah kita nak mempersembahkan korban kita kepada Allah dan kita bertakbir kepada Allah.
Dan kalau boleh, ajaklah semua isi rumah kita tu datang turut sama mempersembahkan korban tu kepada Allah. Bukan sekadar kita wakil, kita duduk rumah, lepas tu tunggu daging mari kat kita. Daging pun tak ambil setengah-setengah tu. Seolah-olah, tak apalah, aku dah makan, dah biasa dah makan daging ni. Seolah-olah nilai korban pada dia tak ada apa. Just bagi duit, settle. Lepas tu dia pula dah kata, kesian kan kat Mesir, kat mana kita bagi. Tahu tanya murah sekali. Kat Kemboja berapa? 400 satu bahagian. Kat Malaysia berapa? 800. Alamak mahalnya. I nak korban dekat Kemboja lah. Lagi jimat dia kata. Contoh lah tu, tak berkaitan dengan yang hidup atau yang mati di sini lah. Contoh lah tu. Tapi kalau kita memang nak sedekah kat sana, bagi sedekah. Kalau ada kat sini, lagi bagus. Atau kita pergi sedekah kat sana, ambil tiket flight waktu dia nak korban tu, kita pergi korban kat sana. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah daripadaku. Kita saksikan darah yang tumpah. Dan itu adalah nilai ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ramai orang hari ni anggap binatang korban ni anggap macam just aku bayar easy kan, dia kata easy korban, easy, semua easy, dia nak easy lah kau. Bukan kita against easy korban tu tak, tapi nilai korban tu bukan sekadar bayar duit. Memanglah dia buat sah lah korban tu, dari sudut nilai sah tu sah lah. Tapi saya bercakap tentang soal syiar Islam. Syiar Islam tu yang kita nak hidupkan. Kita sembelih korban tu bukan sebab kita nak makan daging dia. Korban tu adalah persembahan kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung, sebagai nilai pendekatan diri kita kepada dia. Bagi contoh, orang kafir, saya suka ambil analogi supaya kita faham. Orang kafir, dia takut gunung tu meletus, dia bawa binatang tu pergi naik atas. Dia sembelih binatang, dia buang dalam kawah gunung berapi. Sebagai apa? Persembahan kepada penjaga gunung. Itu syirik. Kita tak buat macam tu. Kita sembelih sebagai persembahan kepada Allah. Cuma Allah ni, dia tidak suka kepada perkara sia-sia. Tak adalah kata, lepas sembelih, kamu tak boleh makan dah benda yang jadi milik Allah. Daging tu sebenarnya dah jadi milik Allah. Kita persembahkan korban tu kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala kata, dia tak nak daging tu. Dia tak nak darah tu. Yang Allah Ta'ala nak ialah rasa takwa dalam diri yang ada pada kita. Ketakwaan yang menyebabkan kita pergi sembelih binatang tu. Seperti Nabi Ibrahim AS, waktu Allah Ta'ala perintahkan dia sembelih anaknya. Bukan Nabi Allah Ta'ala nak suruh sembelih Nabi Ismail. Malah Allah ganti dengan kibas. Tapi Allah Ta'ala nak daripada Nabi Ibrahim ialah sacrifice tu. Macam mana ketundukan dia kepada Allah. Allah Ta'ala nak uji Nabi Ibrahim itu hamba. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Dia manusia yang paling taat kepada Allah, Nabi Ibrahim. Sangat taat kepada Allah. Taatnya dia sampai dia ni Allah Ta'ala suruh dia ni, dia dah lah dalam dunia dakwah ni dahsyat. Sampai kena campur dalam api. Nabi Ibrahim ni dalam dakwah dia. Tapi dia tak ada anak. Bila tak ada anak, dia minta dengan Allah. Akhirnya Allah Ta'ala rezekikan kepada dia Nabi Ismail. Nabi Ismail ni dia sayang. Dah lah dapat anak ni pada usia yang tua. Kemudian Allah uji dia buat kali pertama. Anak ni, Allah Ta'ala kata, pergi letak di tanah, tandus gersang, tak ada pokok, tak ada air, tak ada orang. Nabi Ibrahim pergi ketakwaan dia. Bawa hajar sekali. Letak tinggal situ, patah balik. Siti Hajar pula, wanita salihah, dia tanya bahasa kita kat, abang tinggal saya ni sebab Allah Ta'ala suruh ke? Nabi Ibrahim kata, ya. Siti Hajar kata, kalau Allah yang suruh, pasti dia tidak akan sia-siakan kami. Nabi Ibrahim pergi berjalan, tinggallah dua beranak tu, basi merah lagi bayi. Takwa dia kepada Allah, sehingga dia buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Kita nak tinggal macam tu? Oh, taklah nak tinggal anak sekolah tahfiz tu. Asrama nak tinggal. Makan ada, minum ada, warden ada. Semua cukup lekat ada. Katil ada, tilam ada, air ada. Tu pun menangis, anak aku nak makan apa lah malam ni. Pasal apa?
Biasa makan McD, tiba-tiba kena makan nasi putih dengan ikan goreng. Takwa kita tu baru. Kenapa? Lepas Nabi Ismail besar sikit, bertambah cinta dia kepada anak dia. Siapa tak sayang anak? Dah laut, tak ada anak sebelum daripada ni. Dapat pula anak, Allah Ta'ala tengok Nabi Ibrahim sayang kepada anak dia Ismail. Allah Ta'ala nak uji, dia sayang kepada anak ke sayang kepada Allah lebih? Ibrahim, kamu bawa anakmu, sembelih dia. Dia pun Allahu Akbar. Kita kalau dengar lagu tu, apa ni nak kena sembelih anak aku ni? Dah lah anak sayang pula tu. Seorang pula tu masa tu. Dia pun kata dah lambat-lambat nak boleh pula. Nabi Ibrahim pun bagi tahu Nabi Ismail. Rupa-rupanya wanita salihah ni kalau kahwin dengan lelaki soleh, insya-Allah anak pun soleh. Anak dia jawab apa? Wahai ayah, buatlah yang Allah Ta'ala suruh. InsyaAllah aku akan jadi orang yang sabar. Nabi Ibrahim kata tak apalah, bawa pisau, ambil anak dia naik atas bukit. Naik, rubah anak dia. Pisau tu letaklah kat leher nak sembelih tu. Waktu dia tekan nak sembelih tu, tengok jadi kibas. Allah Ta'ala tukar jadi kibas. Saya pun tak tahulah dia pandang ke tidak, tapi disebutnya wa fadainahu bidzibhin azim. Tapi maknanya nilai ketakwaan tu. Yang kita nak itu bukan daging. Allah Ta'ala kata la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tak akan sampai daging tu kepada Allah. Tak akan sampai darah tu kepada Allah, tapi nilai ketakwaan kita tu baru kita buat kerana Allah. Daging tu tak apa. Daging kita tak nak, lepas kita sembelih, ya Allah terimalah korbanku ini. Lepas tu daging ni siapa-siapa nak ambil saya sedekah aja. Saya nak korban tu kerana Allah. Kalau orang tak menyaksikan tu, dia tak ada rasa syiar tu. Tak ada rasa. Takut. Takut darah. Lepas tu akhirnya mati. Tak apalah hak kesian tu tak agree, tapi suruhlah suami pergi. Takkan suami pun tak agree tengok juga. Pergi. Takbir, bawa anak-anak. Saya dulu adik perempuan saya sampai tak makan daging sebab kesian kat lembu ni. Dia tak makan. Tapi bila kita rasa ni adalah nilai ketakwaan. Dan kita kena tahu bahawa apa yang kita korbankan itu tertakluk kepada sama ada diterima ataupun tidak diterima. Yang tu yang paling kita takut. Kita ingat anak Nabi Adam 2 orang tu kan, yang dua-dua mempersembahkan korban, satu diterima, satu tidak terima. Yang satu terima, satu tak terima. Berarti korban yang kita duk korban, bayar ke berapa semua ke, dia tertakluk kepada Allah. Boleh jadi dia diterima atau boleh jadi tak terima. Apa indikator dia diterima ataupun tidak? Nilai ketakwaan kita. Kalau kita duduk rumah, orang duduk ni, orang duduk sembelih kambing kita duduk rumah duduk layan TV, tengok drama, agak-agak Tuhan nak terima dah korban kita. Itulah maksudnya. Sebab tu pada asalnya korban ni kita sembelih di tempat kita. Itu asalnya. Bukan masalah orang miskin kau tak miskin. Orang nak miskin, bagilah daging kau sedekah lepas daripada ni. Korban ni pada asalnya, kalau kita nak bagi ke orang kampung jauh pun, macam di Saudi dulu, dia tak adalah kata bawa keluar pergi Saudi ke sembelih sana. Tak, dia sembelih situ, tapi dia buat korum yang besar, frozenkan daging, hantar daging. Tapi nilai korban tu mesti berlaku di situ. So saya kata sekali lagi, korban kita ni tertakluk kepada diterima ataupun tidak. Jangan aku dah bayar dah. Korban nak tahu ni? Dah. Korban mana? Adalah tu orang selesai kata aku dah bayar dah, settle lah semua. Kita nak apa daripada korban kita? Di mana ketakwaan kita? Pagi korban tu kita fikir dah, lembu aku ni terima dah kok, ya Allah nak sembelih dah ke lembu aku hari ni. Kita tak pernah fikir pun lagu tu. Kalau duduk semayang 2 rakaat waktu duha, ya Allah aku ni kambing aku dengan kemboja ni nak sembelih masa ni, ya Allah terimalah kambing aku tu, ya Allah terimalah kambing aku. Ada kita fikir lagu tu?
Patutnya lagu tu lah. Tapi sekarang ni, tak apalah, aku bayarlah. Hari ni kita nak pergi mana? Tak adalah pagi-pagi raya, tak ada, kita pergi jalan-jalan je lah. Kambing kita datang korban tu, kita ada relax, tak tahu dari mana. Setengah orang tu tak tahu pun. Korban bila? Tak tahu. Raya pertama tak tahu, raya kedua, ketiga tak tahu raya. Asal siap sudah. Dia akan beritahu, Ustaz. Iyalah, kalau bagi tahu tu bagi tahulah. Setengah orang saya kata, dia tak ada nilai itu. Sebab tu saya katakan sekali lagi, asalnya kita korban tempat kita. Tempat kita banyak lagi. Bukan tempat kita sini, maknanya kita boleh hadir. Kalau tiba-tiba kita tahu mana PPR mana yang tak boleh buat, tak ada orang korban. Kita pergi kat surau Pak Imam, sini ada orang korban. Ada, tapi saya ekor lembu nak bagi tak cukup. Saya nak korban sini, saya tekor. Pak Imam tolong cari, air korban saya datang. So dia pergilah. Pertama bawa anak dia, kini korban kita ni, ingat kita nak korbankan hambu ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak imam juga Bismillah, Allahu Akbar. Darah macam juga kita pun Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah daripada kami, terimalah daripada kami. Lepas binatang tu mati, ya Allah, terimalah daripada kami. Lepas tu Tok Imam tanya, daging ni macam mana? Tok Imam, daging ni sedekah lah semua. Saya tak nak ambil sikit pun daripadanya. Balik. Tak apa. Nilai korban tu. Pergi kat kampung kita, kat Perak, kat Johor, kat Perlis, kat Kedah, kat Kelantan, pergi kat mana, kita boleh sampai. Betul saya kata, nak pergi Kemboja, beli tiket kapal terbang, pergi Kemboja. Tengok lembu kita nak sembelih tu. Bukan sekadar kita mewakilkan dan kita berlepas tangan. Rugi kita. Nilai tu tak ada. Saya dulu tak pernah juga sembelih lembu. Tapi bila kita fikir tu, menggagahkan diri untuk belajar sembelih lembu. Tiba-tiba memang hari tu tukar sembelih tu tak hadir. Terpaksalah saya jadi tukar sembelih bidang terjun. Dia kata, dah dekat sini, dekat Jinjang, dekat Jinjang. Saya masa tu duduk kat Jinjang Utara. Lepas tu memang situ kritikal, nak sembelih pun tak boleh sembelih. Pasal situ kawasan banyak India, banyak Cina. Waktu sembelih tu kata perondo pun duduk lalu pasal takut. Pasal belakang tu ada kekuil. Lepas tu kita nak sembelih lembu. Tiba-tiba tengah-tengah tunggu tukar sembelih, tak ada. Rupanya tukar sembelih tu tertidur. Tak salah ke dia sebab kan di situ mana ada kandang. Dia terpaksa tunggu lembu daripada luar hantar dengan lori tu. Pukul 4 pagi baru lori tu boleh sampai situ. Duk hantar situ, hantar sini, hantar situ. Pukul 4 pagi, dia pun ambil ikatlah lembu tu. Sampai-sampai lepas subuh, dia pula solat subuh. Dia pun nak rehatlah sekejap. Tertidur sampai pukul 9. Orang kata, mana tukar sembelih ni? Saya pula masa tu baru beli pisau baru. Duk tunjuklah kawan-kawan. Oh, pisau baru ni, pisau baru ni. Pandang kiri kanan, tak ada orang lain. Ustaz lah ustaz. Ya Allah Akbar, aku belajar teori lama ni belajar dah. Buat ada lagi. Ustaz tak ada orang lain. Tak apalah, menggagahkan diri. Bismillah, Allahu Akbar. Lalu kita rasa bila Allah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan darah yang memancu. Memang kita rasa gurung darah tu. Tapi bila kita fikir, dia adalah korban kita kepada Allah. Dan kita harapkan setiap titis darah tu bernilai di sisi Allah. Pahala dia. Lalu kita tak anggap benda tu adalah satu, apa panggil, dia adalah nilai sacrifice kita, pengorbanan kita. Kalau orang kafir boleh buat kepada berhala, kenapa kita malu nak buat kepada Tuhan yang Maha Esa? Itu nilai pengorbanan itu. Lepas itu saya kata, ya Allah, begini rupanya rasa bila kita menyembelih. Bukan kita tak rasa kita membunuh, tapi kita rasa kita mempersembahkan kepada Allah. Lepas itu setiap kali korban saya kata, tak apalah, saya nak sembelih, saya nak belajar. Alhamdulillah. Lepas itu kita pengamal-amal kita okey, bismillah, Allahu Akbar. Tapi setiap kali kita nilai dia bukan nilai kita nak daging tak. Kita nak mempersembahkan. Lalu kita lepas akhir itu kita semula tu kita kata, ya Allah, terimalah daripada kau. Saya nak rasa tu walaupun kita ni orang perempuan tak sembelih, tapi kita hadir bagi orang yang kuat mampu, kita hadir. Anak-anak kita bawa hadir. Ni syiar Islam. Syiar Islam. Kalau orang nak bersembahkan korban zaman dulu kat gunung, dia bawa habis berarak satu kampung ni. Nak hantar binatang tu naik ke gunung, kemudian sembelih atas kepala tu. Gunung campak pula. Sekarang ni dia cerdik dah sikit. Dia sembelih kat bawah, daging dia makan, kepala je dia arak warna naik atas. Nah, zaman lah ni, dia tak buat ekor lembu dah atas tu. Tapi kita orang Islam ni, kita sembelih kerana Allah. Allah Ta'ala tak nak daging, Allah Ta'ala tak nak darah. Allah Ta'ala nak nilai takwa yang ada pada kita. Jadi sebab tu bila kita 10 awal Zulhijjah ni kita memahami kerana Allah tu nombor satu.
Pergilah, saya kata, pergilah. Ajak anak-anak kita, orang kecil-kecil ni pergi. Biar dia rasa. Ini adalah nilai pengorbanan. Bukan pesta makan minum. Raya ni bukan pesta makan minum. Dia adalah pesta mempersembahkan korban. Dan kita pakat-pakat semula. Korban pula yang terbaik. Gemuk-gemuk, lembu cantik, isi banyak. Tak cacat, tanduk tak patah, telinga tak sumbing. Cantik, elok. Pasal apa? Kita nak dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cek cukup umur tak cukup umur. Kalau orang tahulah, kadang-kadang orang tak tahu nak macam mana. Tapi kalau dia ada ahli, dia tengok, oh lembu ni cantik. Bismillah, ya Allah, terimalah daripada kau. Jadi pesan saya, kalau ada kemampuan kita lepas daripada ni, buat tempat yang kita boleh pergi. Yang kita mampu untuk datang dengan keluarga kita, sama ada di kampung kau, di mana kau, kita mampu dan kita agungkan syiar korban tu. Dan bertakbirlah ramai-ramai waktu kita mempersembahkan. Dan jangan fikirlah pasal daging tu. Daging tu nak makan, kita ambil lah 1/3. Kita sedekah lagi 1/3. Kita bagi hadiah. Tu pun sunat je. Kalau nak sedekah belakang tu pulang lah. Tak apalah, saya tak nak bagilah. Ada orang bermasjid ramai. Bagi je lah. Kita mampu seekor lembu. Ambil seekor lembu. Dah tak? Seekor lembu tu baru nilai berapa baru. Banyak kita. Kalau kita bukan orang tak mampu, kat sini ni kan saya rasa mampulah. Kebanyakannya. Bawah pada 10,000 lembu. Mampulah kau. Nah, ke tak boleh. Ambil seekor lembu bagi. Seekor kambing 1,200. Rendah sikit, ambil seekor kambing. Dok seekor tu yang paling utama. Hierarki pertama, seekor unta. Tapi unta pak kita tak ada. Nilai dia lebih kurang 10,000 juga. Tak ada. Yang kedua, seekor lembu. Yang ketiga, baru seekor kambing. Yang keempat, 1 daripada 7 bahagian unta. Yang kelima, baru 1 daripada 7 bahagian lembu. Dia kira nyawa dia tu. Jadi kalau orang tanya mana lebih baik, seekor kambing dengan 1 bahagian lembu, lebih baik seekor kambing. Lebih baik, tapi tak bermaksud kita merendah-rendahkan nilai 1/7 lembu tu, tidak. Kerana itu juga Nabi SAW yang izinkan. Tapi nilai nyawa tu utama kita persembahkan. Kalau boleh seekor lembu kita, satu keluarga, terpakat hari ni kita semula tahun ni, satu family kita ambil seekor lembu. Tong-tong lah. Contohlah, tong-tong seekor lembu itu nama. Kita letak nama ayah kita. Jos Melih tu seorang aja lah, Jos Melih, nama dia. Tapi untuk satu family, boleh. Nah, jangan kita batulah, tak tahu nak kata. Kadang-kadang yang membezakan ialah nilai takwa tu. Selama takwa tu ada, itulah kita akan sanggup buat. Baik, yang keberapa dah? Lepas daripada tu. Yang kelima baru. Doa. Doa. Doa ni antara ibadat yang paling besar, terutamanya pada 9 Zulhijjah lah. Itulah pada hari Arafah, kerana Nabi SAW sebut khairud doa, doa-i Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan sebaik-baik apa yang Nabi baca, dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad baca dalam hari Arafah ialah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah doa yang paling baik. Jadi kalau kita doa, ya Allah rezekikanlah aku sekian-sekian, maka selang-selilah doa tu dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, aku ada masalah keluarga, ada masalah rumah tangga, ada masalah anak, ada masalah kawan, ada masalah kerja. Ya Allah, permudah, hilangkanlah kepadaku, angkatlah segala kesusahan daripada aku. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, aku ada masalah bebanan hutang yang banyak. Ya Allah, aku begini-begini, kesihatan juga begini, macam-macam lah masalah segala. Ya Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selang-selilah. Ya Allah, matikanlah aku di atas iman, dudukkanlah aku di dalam kubur, dalam taman-taman syurga. Ya Allah, rezekikanlah aku di pada mahsyar, berada di bawah naungan arasmu. Ya Allah,
Ya Allah, permudahkanlah aku pada urusan timbangan, permudahkanlah aku pada urusan perhitungan, permudahkanlah aku di titian sirat. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita doa, kita sebut la ilaha illallah. So, kita doa. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sebaik-baik doa yang aku baca dan nabi-nabi sebelum ku baca ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kita doalah apa saja yang kita nak doa. Bacalah apa saja yang kita nak doa. Kerana sesungguhnya hari-hari yang agung ini doa sangat-sangat mustajab. Apatah lagi pada waktu kita sedang berpuasa pada 9 Dzulhijjah. Doa ni jangan tinggal. Takbir, doa, zikir, apa lualah. Dan setelah daripada tu, muslimin dan muslimat, umumnya segala bentuk ibadat buatlah yang kita mampu. Baca Quran ko, buat baik kepada jiran tetangga ko, bermaaf-maafan ko, buat baik kepada kedua ibu bapa lah yang utama juga. Kemudian bersedekah. Sedekah daging tu sedekah daging lah. Korban tu korban lah, sedekah harta pun boleh. Kalau ada orang nak wakaf, masa ni lah dia nak mewakafkan hartanya. Kalau ada orang nak sedekah, masa ni lah dia nak sedekah harta. Pasal ni waktu ni berlipat kali ganda. Ni masa ni masa yang istimewa. Nak buat kemudian tu tak apa, biarlah. Tapi masa ni ustaz, contohlah, masa ni ustaz, saya nak bagi masa ni sebab ni 10 awal Dzulhijjah. Nak buat bila? 6 bulan lagi tak apa. Tapi saya nak bagi masa ni kerana saya nak kelebihan masa, contoh. Ataupun kita bagi pada projek tu ada 3-4 bulan. Tapi boleh tak saya nak bagi awal? Yang kedua, yang ketiga, kalau sedekah tu kita boleh bagi tiap-tiap hari. Hari ni kita contoh kita ada bajet dalam RM100. Orang nak bagi 100 lah. Tak RM10, 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 RM10. Kalau ada 500, 50, 50. Kalau dia nak bagi 1000, 100. Mana setiap hari ada waktu bahagian dia. Hari ni dia sedekah, hari ni dia takbir, hari ni dia zikir, hari ni dia baca Quran, hari ni ada belakang. Dan paling utama juga kalau boleh tambah lagi ialah salatlah berjamaah. Benda ni walaupun benda tiap-tiap hari dah kita buat, tapi kalau kita buat berjamaah, kalau laki di masjid pula 10 awal Dzulhijjah dapat pula saf yang pertama, Allahu akbar, besarlah pahala. Anak-anak kita tu, kita mampu suruh pergi solat berjamaah di masjid, pergi. Kalau nak suruh kita hantarlah anak kita tu. Ajak anak-anak kita datang solat berjamaah sekali. Mudah-mudahan kita dapat fadilah yang besar 10 awal Dzulhijjah. Baik. Jadi itulah yang kita sebut pada hari ini, umumnya begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Rasanya itulah yang dapat saya sebut pada pagi ini secara ringkas. Amalan-amalan lain tu banyak lagi. Umumnya buatlah segala amal soleh, insya-Allah. Kalau berkaitan dengan apa juga keluarga kita, buat baik pada keluarga, buat baik pada suami, buat baik kepada isteri atau pasangan dia, buat baik kepada semua bentuk ketaatan kepada Allah. Buat tu kerana Allah. Insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada datangnya 10 awal Dzulhijjah pada kita. Okey, wallahu taala alam. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Alhamdulillah. Jawab tak ada teruslah. Alhamdulillah. Sambil-sambil tu saya nak elan sekali lagi, memang sekarang ni tahfiz saya dekat Ampang tu, baru ni saya dah bagi tahu. Kita mengharapkan sumbangan agak kritikal sebab rumah tu nak kena jual, dan kita sangat berharap dana untuk kita beli bangunan tu. Bangunan tu tak mahal, 3.5 juta. Tapi boleh dibayar sampai hujung tahun. Sekarang ni kita nak bayar pendahuluan dia nak 1 juta dulu, sampai hujung tahun boleh bayar balance. So kita tengah buat macam-macam program lah. Bukan saya seorang lah, banyaklah tim. Sikit-sikit seorang, insya-Allah kita pakat-pakat bagi. Kalau ada, kita nak beli bangunan tu supaya kita nak kekalkan sekolah yang sudah 23 tahun terbina. Walaupun mungkin orang kata mahal lah sebab dia di tengah pusat bandar dekat Ampang tu, depan Ampang Point tu. Mahat Tahfiz Integrasi Dar Al-Hikmah, depan tampak Dar Hikmah. Alhamdulillah. Dah lama, dah 20 tahun kawan saya punya. Siapa dia? Kak Ati. Iya betul. Alhamdulillah.
Sekarang ni Kak Yati nak jual rumah tu. Ustaz, cerita dia lain. Dulu masa dia nak start tu, saya dengan suami dia dah benda nak beli bangunan. Nak buat, dia kata tak payah sewa. Sekarang ada masalah sewa. Ya. Waktu nak beli bangunan. Jual rumah banglo dia dulu nak buat tu. Alhamdulillah. Dia pun banyak dah. Kalau kira dia tak nak jual, tapi mungkin dia ada masalah kewangan. Sekarang ni dia nak jual, so kita bercadang nak belilah. Tapi kalau dah tahun ni boleh lagi beli sekali lagi. Dah tak jadi tahun lepas tu kita beli sekali. Wallahu a'lam. Kalau nak nombor dia saya ada lagi. Tapi itulah maksudnya kita dia tanah rumah banglo di tengah bandar Ampang tu, Dar Al-Hikmah tu. So kita memang Siapa yang buat collection ni? Siapa yang buat? tim kita lah, tim. Ada tim. Kalau bagi direct kan dia pun boleh ikut. Tapi dia tak ada situ dah kan? Dia tak ada dah. Saya dah pergi 2 kali. Nanti kalau nanti nak datang sekolah, kita jumpa tim sekolah pula. Ada. Dah lah dia sebab dia pun dah sekarang ni suami dia pun dah agak uzur. Baru ni Abang Zahari dia ada heart problem. Lepas tu dia pun sekarang ni dia dah macam dia dah serahkan sekolah tu untuk pengurusan baru. So sekarang ni kita yang runnya. So saya haraplah siapa-siapa yang boleh bantu, kita pakat bantu sikit seorang. Taman Ampang Utama. Tahfiz integrasi. Dia ada sekolah situ. Alhamdulillah baru ni pelajar-pelajar kita ada 9 orang calon SPM yang tahun 2022. Daripada 9 dapat 3 orang 9A. Dalam keadaan 2 orang daripada yang 9A tu hafizah Quran 30 juzuk. Cikgu datang ke situ mengajar. Cikgu memang budak-budak datang situ. Kita ada 26 orang cikgu, guru. Untuk subjek 2. Ya, untuk subjek akademik, diniyah dan hafazan. Bukan dia orang pergi ke sekolah. Tak ada. Situ all in. Daripada pukul 8 masuk sampai pukul 4. Tapi tak ada asrama. Dia buat dia orang pergi balik. Dia pergi balik. Dia adalah sekolah harian yang kita ajar tahfiz dan alhamdulillah ada yang khatam 30 juzuk dengan sistem tu. Jadi dia tak perlu duduk asrama. Budak yang pergi situ dia orang bayar yuran. Ya, bayar yuran. Bukan tahfiz free ini. Bukan tahfiz free. Jadi memang kita sekolah integrasi, ada akademik, dibayar yuran. Balik masuk pukul 8, keluar pukul 4. Setiap hari. Daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Di sekolah kerajaan ikut silibus lah. Pasal kita ambil SPM ikut kerajaan lah. SPM kita ada baru ni, alhamdulillah ada yang ambil admit pun ada. Dan alhamdulillah kalau satu keputusan pada saya yang agak membanggakan lah. Daripada 9 orang calon, 3 daripada calon kita dapat 9A. Yang straight A lah, dia ambil 9 subjek kan. Straight A 9A. Dan 2 daripada yang 9A itu adalah hafiz Quran 30 juzuk. Perempuan. Jadi maknanya alhamdulillah. Itulah yang saya kempen pada kawan-kawan. Saya kata kita boleh bersama dalam melestarikan sekolah ni. Saya pun bukan sekolah saya. Kita ambil alih macam Datin Rumah sebut tadi. Kita ambil daripada yang dahulu. Kita nak melestarikan usaha. Boleh jadi dia kekal lagi untuk 20 tahun yang akan datang, 50 tahun akan datang. Dan sekarang ni kalau kita beli, insya-Allah dia akan jadi sekolah tu wakaf lah. Kita tak namakan wakaf sebagai spesifik sebab nak kutip nama wakaf ni kena ada pejabat agama yang lulus. Tapi kita akan beli dan letakkan nama pemegang amanah dia lah, insya-Allah. Ma'had Tahfiz Integrasi Dar Al-Hikmah. Ma'had Tahfiz Integrasi Dar Al-Hikmah. Yang dalam FB Ustaz. Yang tu Abu Bakar di Kelantan. Itu Abu Bakar saya yang dengan pak saudara saya di Kelantan. Saya ada 2 yang betul-betul fokus lah. Ada banyak lagi. Guru besar kat situ. Lebih kurang macam tu lah. Ya. Dulu Darul Hikmah tu dia buat collection untuk bayar staff, bayar makan. Ya. Apa jadi dengan orang-orang yang ada saya 20 orang yang every month yang donate. Dulu masa dia start. Tu saya tak tahu. Saya masuk tahun 2009. Saya datang hijrah KL 2009. Saya masuk Dar Al-Hikmah lebih kurang dalam 2011. Sekolah tu diasaskan tahun 2000 kan.
Tahun 2000. 23 tahun dah sekolah tu. Tapi saya alhamdulillah diberi tanggungjawab sekarang ni untuk jaga sekolah tu lah dengan tim kita lah, bukan saya seorang lah. Jadi itulah yang saya sebut, kita nak kekalkan dia di sekolah tapak yang sama. Of course lah, situ memang kawasan very mahal lah. Tanah situ pun memang dah mahal. Dia depan ampang-ampang itu ada lok banglo tu kan. Tapi dulu dia nak pindah ke Hajat. Dulu dia ada dah pindah dah sebenarnya. Dah pindah. Saya tak tahu, cuma kita saya ikut dia. Lepas tu tak ada juga. Dia patah balik, dia reverse balik. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah, kita memang fokus untuk tu. Kalau ada lebihan kita beli lagi bangunan untuk buat sekolah rendah dan sekolah menengah asing. Sekarang ini satu sekolah menengah pun di situ dan sekolah rendah pun di situ. Dan belakang tu dia ada tanah wakaf untuk kita bangunkan lepas daripada ni. Projek fasa 3 lah nanti. Fasa pertama kita nak beli dulu bangunan. Fasa kedua kita nak buat bangunan belakang. Fasa ketiga kita nak renovate balik. So ada beberapa fasa, tapi semuanya memerlukan kerjasama kita semualah. Mana yang kita mampulah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan buat dengan macam kabut tadi. Saya akan buat kolek. Boleh. Alhamdulillah. Kabut sebenarnya ingat kelas malam. Jadi dia dah dapat perancangan. Jadi nanti saya Okey. Boleh. Alhamdulillah.